Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita sambung perbincangan yang baru ni, iaitu syarah ataupun huraian hadis-hadis di bawah bab haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab hajjatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama telah dibincangkan. Panjang hadis yang pertama ni, tak habis lagi. Di antara yang termasuk dalam perbincangan hadis ini, iaitu bila kami sampai di Dzul Hulaifah, kata Jabir, bila kami sampai di Dzul Hulaifah, Asma binti Umais pun melahirkan Muhammad bin Abi Bakr. Asma binti Umais melahirkan, yakni beranak kepada Muhammad bin Abu Bakr. Seperti mana kita sudah maklum, rasanya anda pernah royak dah juga ni. Asma ni isteri kepada Abu Bakar. Sebelum dia berkahwin dengan Abu Bakar, dia berkahwin dengan Ja'far bin Abi Talib, dan sama-sama berhijrah dengan dia pergi ke Habsyah. Sama-sama berhijrah dengan dia pergi ke Habsyah, dan beberapa lama di sana sehingga pada tahun yang ke-7 hijrah baru balik mari ke Madinah. Selepas Ja'far syahid, dia berkahwin dengan ni siapa? Abu Bakar. Kahwin dengan Abu Bakar. Bolehlah kepada bolehlah Muhammad ni, Muhammad bin Abu Bakar. Selepas daripada Sayyidina Abu Bakar meninggal dunia, dia berkahwin pula dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali lah yang menjaga Muhammad bin Abu Bakar ni, anak tiri dia. Semasa kecil dijaga oleh Sayyidina Ali, Muhammad bin Abi Bakar. Bila begitu, dia pun hantar orang, tidak tanya sendirilah, hantar orang untuk tanya, apakah akan saya lakukan, yakni apa patut saya buat dalam keadaan saya begini, yakni dalam keadaan nifas. Nabi SAW pun kata yakni kepada orang yang dia utuskan itu, suruh dia mandi. Irtasili wastathfiri bithaw. Mandilah dan istathfiri, bercawat, yakni guna tuala lah, tuala orang perempuan, untuk menahan darah yang keluar daripada kemaluannya tu. Dia suruh pakai cawat ataupun pakai tuala tu. Wa ahrimi, dan ihramlah, yakni engkau niat ihramlah, yakni keadaan kotor, yakni dalam keadaan nifas itu tidak menghalang seseorang perempuan daripada memakai ihram, dan niat ihram untuk nak buat kerja haji ataupun umrah tidak menghalang. Bahkan disuruh mandi untuk ihram itu. Ini menunjukkan sunat mandi ihram itu ada juga, walaupun kepada perempuan yang mari kotor, datang haid ataupun perempuan nifas. Dalam bab sebelum ni sudah ada bab perintah Nabi SAW kepada perempuan haid dan perempuan istihadah, mari darah
yang menunjukkan seseorang perempuan itu tidak sihat, Nabi SAW suruh mandi, sudah ada bak dulu. Di sini dia suruh selain daripada mandi itu pakai sesuatu, mana kain yang dapat menghalang darah itu daripada mengalir ataupun beleceh, kita kata. Hadis ini juga menunjukkan bahawa ihram nufasa, perempuan-perempuan dalam keadaan nifas itu sah ihramnya. Ini adalah suatu yang ijma', disepakati oleh ulama, tak ada khilaf tentang perkara ni. Semua kata perempuan yang mari kotor ataupun mari keluar darah nifas selepas melahirkan anak, sah ihramnya itu. Sepakat dah, tak ada khilaf ni. Pasal apa? Bukan seorang dua yang berlaku kepada sahabiah, yakni sahabat-sahabat perempuan Nabi SAW. Ada yang mari kotor, ada yang macam ni, nifas. Semuanya Nabi SAW suruh pakai ihram, tidak menghalang mereka untuk memakai ihram. Lepas tu Rasulullah SAW pun sembahyang dalam masjid, sunat ihram kata. Tetapi perempuan ni tak boleh lah, dan muka dia ni dalam keadaan kotor saat ni, tak boleh lah nak sembahyang tu. Kalau tidak, perempuan pun serupa juga dengan lelaki, boleh sembahyang sunat ihram ni. Tapi dah dalam keadaan ni tak boleh lah, cuma pakai ihram saja. Kemudian Nabi SAW naik qaswa dia, hingga unta dia tu betul-betul berada di baidak, tanah lapang. Saya lihat sejauh mata memandang, di sebelah hadapan Nabi SAW itu ada yang berkenderaan dan ada yang berjalan kaki. Sebelah kanannya pun lagu tu juga, sejauh mata memandang. Sebelah kiri pun lagu tu juga. Sebelah belakang pun macam tu juga, sejauh mata memandang. Yang ni orang-orang, sama ada yang berkenderaan ataupun yang berjalan kaki. Sama-sama ramai-ramai mereka itu pergi nak buat kerja haji dengan Nabi SAW. Di sini disebutkan Nabi SAW naik unta qaswa. Unta qaswa ni adalah seekor unta kepunyaan Nabi SAW yang sangat luar biasa. Dan umurnya pun panjang kala. Pada ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, dia naik unta ni dah, unta qaswa ni dah. Dan masing-masing sahabat-sahabat Ansar itu menjemput Nabi SAW, minta mempelawar Nabi SAW untuk singgah di rumah dia. Dan masing-masing akan berasa bertuah lah kalau Nabi SAW singgah di rumahnya. Tetapi Nabi SAW kata kepada sahabat-sahabat Ansar yang menunggu dia tu sepanjang jalan, Nabi SAW kata apa? Utrukha fa innaha ma'murah. Biarkan unta ini, tak usah duduk tarik, tak usah duduk buat apa-apa. Biarkan unta ini kerana ia diperintah. Jadi unta ini mendapat arahan. Unta tu berjalan. Sampai dia berhenti di rumah, di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Berhenti situ. Nabi SAW berkata sini. Dia berhenti sini, kita pakai sini. Maka Nabi SAW menjadi tetamu kepada Abu Ayyub. Abu Ayyub Al-Ansari itu adalah di antara keistimewaannya, iaitu Nabi SAW mula-mula pergi ke Madinah, singgah di rumah siapa? Rumah Abu Ayyub. Unta dia ni berhenti situ. Tak ada sepanjang jalan depan rumah lain-lain tak berhenti, sampai situ berhenti. Nabi SAW kata fa innaha ma'murah. Unta ini diarah atau diperintahkan. Bila Nabi SAW pergi ni buat haji ni pada tahun yang ke-10 Hijrah, naik unta ni pula. Sampai di Mekah, Nabi SAW bertawaf dengan menaiki unta. Unta ni naik unta, tawaf. Naik unta. Ada setengah-setengah kalangan
yang nak mengikut sunnah tapi tak kena lagu lah, mengikut sunnah ni pun dia kena cara juga, kena pandai juga. Kalau tidak, tak jadi. Dia kata Nabi SAW naik unta, maka lebih molek, lebih baik bagi kita naik unta juga pada ketika kita bertawaf. Sebab apa? Walaupun sahabat-sahabat lain ramai juga yang tak naik, tapi Nabi SAW naik unta. Ini menunjukkan lebih baik kita naik unta. Maka pernah di suatu ketika dahulu orang naik unta tawaf tu, sebab dia kira itu yang lebih afdal, sebab begitulah yang ditunjukkan oleh Nabi SAW sendiri. Lepas pada tu kocah tak ada lama, sekali tu pun perjalanan tidak praktikal, lepas tu orang tinggalkan, dan semua ulama kembali seperti dulu pula. Maknanya dulu pun ulama padah tu, sebab tu kata tak boleh unta ni. Memang boleh sah, tetapi tidak kata lebih afdal. Walaupun Nabi SAW buat macam tu, tidak bermakna kita lebih molek buat begitu. Tidak. Sebab apa? Sebab unta Nabi SAW ni dia jenis lain. Dia tidak berok koksir, tidak kecil koksir, jenis tu. Dan apa tujuan Nabi SAW naik unta? Ada sebabnya, iaitu dia buat kerja haji sekali sahaja. Buat kerja haji sekali sahaja. Sekali itu perlu dilihat, disaksikan oleh sekian ramai orang. Kalau dia berjalan kaki, tak berapa nampak lindung di sebalik orang yang ramai. Tapi kalau dia naik unta, orang lain tidak dapat tengok macam mana cara dia buat. Apabila sampai sini, dia oleh tangan dia misalnya, dia buat gitu, pada Hajarul Aswad, dia istilam, semua orang nampak. Semua orang, itu tujuan yang naik. Bukan saya saja, tapi ada tujuan. Bagi kita yang tidak ada tujuan, tak ada pasal lah naik unta tu. Sebab tu kita kena faham, sunnah ni kadang-kadang tidak kita perlu mengikut zahir dia tu. Tidak mengikut zahir, kadang-kadang salah. Imam Abu Hanifah sendiri pernah, ini disebut dalam kitab Mirqa' Syarah Mishkat, ada sebut, iaitu Imam Abu Hanifah sendiri dia pernah nak buat cara ni lah, sunnah lah kira-kiranya. Dia nak sembelih unta, nak sembelih unta seorang, seorang diri. Lepas tu sembelih ni di apa ni, nahar, bahagian bawah tekak unta ni, sambil berdiri. Orang gelepar unta tu nak rebah dia. Lepas tu dia faham, tidak lagu tu cara sunnah. Walaupun Nabi SAW buat sambil berdiri unta tu, dan sembelih di sini bahagian bawah leher dia ni, tapi bukan semua orang boleh buat lagu tu. Tidak. Mana sunnah itu bukan sunnah yang patut diikuti, dapat kelebihan, ada kelebihan kalau kita buat macam tu. Tidak. Tidak. Bahkan maknanya seperti binatang-binatang lain, jika perlu diikat-ikat, kalau tidak dia gelepar. Kalau perlu ikat kaki, ikatlah. Perlu perebah. Tetapi keadaan di masa Nabi SAW itu berlainan. Dan sebenarnya kita tengok, sebenarnya binatang-binatang ni di antara satu negeri dengan negeri lain pun beza. Beza. Setengah-setengah tempat tu cukup jinak, mudah, seorang je boleh sembelih, perebah seorang. Tapi setengah-setengah negeri jangan. Terutama di Malaysia ni, binatang dia backing 10 orang juga. 10 orang dia juga jenis backing. Kalau kita tengok bangsa Arab, bangsa lain, dia mudah. Dia mudah. Kalau dia balas nampak gagal pun dia mudah maaf. Lepas tu selesai, tak bubur dalam hati. Orang kita ni biasa senyap dia bubur dalam hati. Tahu-tahu tubik derah benar, tubik derah. Dia senyap orang kita ni. Biasa tu. Begitu juga dengan binatang-binatang apa. Tak boleh main-main. Lembu, kau kuda, kau gapo, kau sini tak boleh. Tak tahulah faktor apa, makanan kau apa kau. Tu perlu dikaji lah. Tapi kalau di setengah-setengah negeri tu tidak. Pada seorang perebah boleh. Sebesar lembu kubah tu perebah boleh. Dia tidak backing. Seperti tempat kita. Setengah-setengah. Jadi kita tak boleh tengok, kalau kita tengok satu sunnah tu terus kita nak buat macam tu, tak mesti begitu.
Di sini disebutkan qaswa. Unta Nabi sallallahu alaihi wasallam nama qaswa. Ada setengah-setengah ulama mengatakan unta Nabi sallallahu alaihi wasallam ni ada 3, iaitu qaswa, jad'a dan adba. Ada 3. Sebahagian yang lain pula mengatakan tidak, hak tu lah ya tu. Hak qaswa tu je unta dia. Hak lain-lain tu gelaran saja, nama saja berbeza-beza. Hak sebenarnya hak tu lah. Di sini dalam syarah Imam Nawawi ni pun dia sebut khilaf itu. Sebut khilaf itu. Kalau kita terima pun yang mengatakan ada 3 tadi, yang 3 tu tidak lama lah. Yang paling masyhur, paling lama bersama dengan Nabi SAW ialah qaswa. Yang lain-lain namanya jad'a dan adba. Jabir mengatakan bahawa dia tengok sejauh matanya memandang. Depan, belakang, kiri, kanan, orang ramai. Orang ramai. Ini kerana Nabi SAW mengisytiharkan sebelum itu. Dan ayat Quran pun ada, wa'adzim fin nas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Wa'adzim fin nas bil hajj, yakni isytiharkan, hebahkan di kalangan manusia ini tentang haji. Nanti mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, wa ala kulli dhamir, dan di atas unta-unta yang kuruh. Hak kuruh kekek pun mari juga. Yang ni nak ayatnya hak gemuk lebih-lebih lagi lah, hak segar. Hak kuruh, unta kuruh cepat mari juga. Naik daripada jauh-jauh, daripada segenap pelusuk. Ni nyata di situ. Nyata pada tahun itu, iaitu begitu ramai pergi. Nabi SAW isytihar, iaitu Nabi tahun ni nak pergi buat kerja haji. Siapa-siapa nak pergi, digalakkanlah pergi. Oleh kerana Nabi SAW naik kenderaan ni, tak sampai di Kaabah lagi, bukan nak keliling ni dah, dalam perjalanan ini, maka ada khilaf di antara ulama tentang untuk nak buat kerja haji ni, kalau naik kenderaan mana lebih baik, naik kenderaan kau berjalan kaki. Ada khilaf di antara ulama. Jumhur ulama termasuklah Imam Malik, Syafi'i dan lain-lain mengatakan naik kenderaan itu lebih afdal, lebih utama. Ni benda-benda ni belah-belah tu, anda belah-belah jeli-jeli tengok, belah-belah tengok dalam syarah Imam Nawawi tu ada sebut. Dia ada sebut, kalau kita tengok situ, cuba tengoklah, baina yadayhi min rakibin wa mashin, di bawah tu ada dia sebut. Kerana mengikut Nabi SAW, mengikut Nabi SAW dan juga sahabat-sahabatnya. Kerana dengan kita naik kenderaan ini lebih menyenangkan kita, lebih membantu kita untuk menunaikan ibadat haji itu. Dan dengan naik kenderaan kita terpaksa mengeluarkan belanja lebih banyak. Itu sebab apa yang lebih naik ni. Satu, mudah untuk kita, mudah, tidak kata jadi berat, jadi payah. Yang keduanya, kita kena belanja banyak berbanding dengan jalan kaki. Kalau jalan kaki tak kena bayar apa-apa kita. Ni kena bayar lah. Kalau naik kenderaan orang, kalau naik kenderaan sendiri pun kena ada lah, hak sendiri tu kena beli. Tetapi Daud Zahiri mengatakan jalan kaki lebih afdal. Jalan kaki lebih afdal sebab apa? Sebab payah. Sebab payah. Oleh kerana payah tu ada kelebihan dia sendirilah, waktu payah. Tetapi kebanyakan ulama mengatakan itu tak kena tu, kata macam tu. Kerana payah tu bukanlah sesuatu yang dituntut, bukanlah sesuatu yang dituntut secara berasingan. Tidak. Kalau kebetulan dalam ibadat tu ada payah, kita kena buat juga, itu lain. Tapi kalau perkara tu perkara yang tidak mesti, maka tak perlu cari payah tu. Kita kata, seperti kita kata ambil air sembahyang,
sejuk pun, malah pun kita kata kena ambil air sembahyang juga. Musim sejuk pun kena ambil air sembahyang juga, sebab dia syarat. Kalau tidak, tak boleh sembahyang. Hak lagu tu tak boleh, payah pun tak boleh tinggal. Tapi kalau macam ni, payah tu bukanlah suatu syarat, maka tak apa kita meninggalkannya. Sebab kepayahan itu bukanlah sesuatu yang dituntut dalam agama kita secara berasingan. Berasingan tadi, ni nak buat begini boleh, tapi sebab ada payah ni, kerana payah tu sendiri ada kelebihan. Tidak macam tu. Al-Quran turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia mengetahui takwilannya. Yakni Jabir nak ceritakan kepada kita semua, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam tak cerita apa pun perubahan yang akan berlaku semasa dia nak akikah haji. Sebelum pada ni kita sudah baca banyak dah, iaitu kemudiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh fasahkan ataupun tukarkan haji kepada umrah. Yang ni semasa ni Nabi sallallahu alaihi wasallam tak kata apa. Memang nak akikah haji, semua pergi pun dengan maksud haji. Ijtihad pun dengan maksud nak pergi buat akikah haji. Padahal dia kata Al-Quran turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi mengetahui tafsirannya. Dia tahu tafsiran. Maknanya tak ada turun apa-apa lah tu kira-kiranya ke dia. Apa yang dia buat tu berdasarkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dah, setakat tu begitulah. Yang ni mula-mula buat haji, masing-masing itu pakai ihram haji. Nak kata dia nak takwil wahyu yang turun kepada dia sebelum itu, takwil, tidak. Tak ada. Dia pun ahalla bit tauhid. Nabi sallallahu alaihi wasallam ihlal tauhid. Yang ni mengucapkan talbiyah dengan ucapan tauhid. Yang ni labbaika la syarika lak. Tiada sekutu bagimu. Mana dia ucapkan talbiyah seperti itu. Berbeza daripada ucapan talbiyah yang dilakukan oleh orang-orang jahiliah, orang-orang kafir jahiliah. Sebab apa? Dalam ucapan talbiyah dia tu ada unsur syirik, sebagaimana yang telah kita berjumpa di debat awal dulu, cara ke ni haji ni, macam mana mereka itu illa syarikan huwalak. Dia ucap lagu tu, illa syarikan huwalak, kecuali sekutu yang ada bagimu. Mana dia tambah ada unsur syirik dalam talbiyah itu. Ini dia katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ihlal atau ucapkan talbiyah tauhid. Yang ni tiada sekutu bagimu. Maksudnya dalam ucapan dia tu tak ada satu pun yang mengandungi unsur syirik seperti yang diucapkan oleh orang-orang kafir. Tengok dalam bab talbiyah dulu, mula-mula kita sudah lalu dah. Sana ada ucapan talbiyah yang lengkap orang kafir sebut semasa buat akikah haji. Dia ihlal tauhid. Lagu mana? Labbaik Allahumma labbaik la syarika lak labbaik. Ini kita sudah bincang dah dalam bab talbiyah dulu. Dia mengandungi ajaran tauhid lah. Tiada sekutu bagimu. Labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Tiada sekutu bagimu. Jadi orang-orang ramai pun ihlal lagu tu lah juga. Ihlal lagu tu lah, serupa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menolak atau membantah apa-apa pun yang terbit daripada mereka. Tak ada. Tidak kata apa-apa yang kata lagu ni. Tak ada. Sebab apa? Setakat yang dia tahu begitulah pada masa tu. Cuma sahabat-sahabat ni ihlal dengan tambahan daripada mereka. Ada yang buat macam ni, ada yang buat macam ni, tapi tidak lari daripada konsep tauhid lah. Tidak lari daripada hak tu. Nabi SAW tak bantah, tapi Nabi SAW terus dengan talbiyah dia.
Ada yang mengucapkan talbiyah seperti yang diriwayatkan daripada Sayyidina Umar. Dia tambah begini, selain daripada hak tadi, dia tambah begini: labbaika dzan na'ma'i wal fadl wal fadl al hasan, labbaika marhuban minka wa marghuban ilaik. Dia ada tambah begitu. Labbaika, aku sahut seruanmu, dzan na'ma'i wal fadl, Tuhan ampunya nikmat-nikmat dan limpah kurnia yang baik. Labbaika marhuban minka wa marghuban ilaik, ku sahut seruanmu, marhuban minka, dengan rasa takut kepadamu, rasa gemetar kepadamu, wa marghuban ilaik, dan rasa kasih, rasa inginkan engkau. Ini yang Sayyidina Umar ucapkan, berbeza daripada yang Nabi SAW ucapkan tadi. Ibnu Umar pula ada dinukilkan, diriwayatkan daripada dia tambah begini: labbaika wa sa'daik wal khairu biyadaik wal raghba'u ilaik wal amal. Ada tambah begitu. Labbaika wa sa'daik wal khairu biyadaik. Ada tambah. Segala kebaikan berada di tanganmu, wal raghba'u ilaik wal amal. Segala keinginan dan amalan ditujukan kepadamu. Anas pula ada diriwayatkan daripada Anas talbiyah aja begini: labbaika haqqan ta'abbudan wa riqqan, labbaika haqqan ta'abbudan wa riqqan. Dia ucapkan begitu. Yang ini ada sedikit sebanyak perbezaan dengan yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Labbaika haqqan ta'abbudan wa riqqan, ku sahut seruanmu dengan sebenar-benarnya, ta'abbudan wa riqqan, sebagai menyatakan kehambaan, dan riqqan itu pun maknanya keabdian. Sebagai menyatakan keabdian dan kehambaan. Ini menunjukkan sahabat-sahabat itu ucapkan talbiyah beza-beza. Walau bagaimanapun, kebanyakan ulama mengatakan yang mustahab, yang lebih baik, yang eloknya ialah seseorang itu berpada, yakni hanya menyebutkan talbiyah yang pernah diucapkan oleh Nabi SAW itu. Itu hal lebih baik. Tapi kalau nak kata lagu lain pun tak apa, sah. Tidak kata kurang ke, tidak. Tidak kata kurang ke, jadi cacat ke amalan haji dia, tidak. Boleh. Di sini ada keluasan dalam masalah ucapan talbiyah ni, ada keluasan asalkan tidak lari daripada konsep tauhid, maka tak apalah. Tetapi kebanyakan ulama mengatakan, ini yang disebutkan oleh Imam Nawawi, aktsarul ulama qala aktsarul ulama al-mustahab al-iqtisar ala talbiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa bihi qala Malik wa Syafi'i. Itulah pendapat Imam Malik dan Syafi'i, iaitu yang sebaik-baiknya kita hanya berpada dengan apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu. Pada waktu itulah. Ini dalam masalah ni ada keluasan, ada keluasan, ada kebenaran, dan ada contoh daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam buat, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bantah. Tetapi dalam masalah sahabat-sahabat Nabi tak ada buat langsung, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tak ada buat langsung, hak tu tidak molek. Tidak molek. Bahkan hak moleknya kita buat seperti yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar. Itulah yang paling baik. Tidak kata hak cara lagu lain. Misalnya yang selalu diamalkan oleh orang-orang kita, ini kiranya mereka tak tahu, agaknya harap-harap begitulah. Harap begitulah. Misalnya lepas maya kan, raja kata Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta wa ta'alaita dzal jalali wal ikram. Sekatu je hak sebenarnya. Hak Nabi SAW sendiri setakat itu sahaja. Tengoklah dalam riwayat mana-mana pun hak tu je. Lepas tu hak orang tambah, apa dia? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam, fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata daras salam,
dan itulah lebih kurang begitu. Itu tidak ada dalam hadis. Bahkan mengikut ulama-ulama hadis ini adalah rekaan ahli-ahli cerita saja. Rekaan ahli-ahli cerita. Setengah-setengah orang dia kata molek juga ucapan tu. Makna dia molek. Tak kira gitu, tak boleh. Hak lebih moleknya hak Nabi SAW buat. Kecuali kalau ada sahabat buat macam ni. Macam ni tak apa. Masalah talbiyah, bebas. Terbuka sikit. Itu pun, setara tu pun kebanyakan ulama kata hak lebih moleknya hak Nabi SAW buat setakat tu. Apatah lagi kalau hak tak ada. Inilah yang kita kata tu. Banyak lagi hak lain-lain yang tak ada. Cuba tengoklah dalam kitab-kitab hadis-hadis maudhu'at. Hadis-hadis maudhu', dia akan sebut ni cerita ni. Umpamanya dalam maudhu'at Mulla Aliul Qari ada sebut ni. Begitu juga dalam Syarah Tirmizi, Tuhfatul Ahwazi ada sebut ni hak tambahan tu mengikut ulama hadis tak ada. Ini adalah rekaan orang ahli cerita. Ahli cerita ni orang tak pakar. Jadi masalah doa, masalah benda-benda begini, kita lebih baik pakai seperti yang ada dalam Quran. Seperti yang ada dalam Quran. Misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah. Lagu tu dah. Kita seorang apa? Kita tak usah kata Rabbi atini fid dunya hasanah. Walaupun kita reti bahasa Arab pun, kalau kita nak kira seorang kan, Rabbi atini fid dunya hasanah lah. Tidak. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Itu adalah Quran. Rabbana atina fid dunya apa ni? Hab lana min azwajina. Bini kita seorang je. Kita reti bahasa Arab. Azwaj itu makna ramah tu. Hab lana min azwajina, berikanlah daripada isteri-isteri kami itu zuriat. Isteri-isteri kami. Tuhan kata. Apa kalau kita seorang kita reti bahasa Arab? Hablana min azwaj, habli min zaujati. Adakah kita nak kata begitu? Tidak lebih baik. Walaupun kita seorang. Kita lebih baik pakai hak dalam Quran. Tak usah pindah. Sebab keberkatan dia ada di situ. Begitu juga doa-doa Nabi SAW. Yang selebih baiknya kita pakai hak seperti tu. Kecuali kalau doa-doa yang adalah ketika Nabi SAW seorang dia buat gini, ketika ramai dia buat macam lain, itu lain lah, kena ambil kira lah tu, kena ambil kira. Tapi kalau serupa yang semua, kena pakai macam, kena pakai lagu tu. Jangan kita tambah-tambah, jangan kita kata apa lah, molek juga makna dia. Hayyina Rabbana bisalam, hidupkanlah kami mana dengan selamat sejahtera. Molek tu kan hidup dengan selamat sejahtera. Wa adkhilnal jannata darassalam, masukkanlah kami ke dalam syurga negeri salam sejahtera. Molek. Wa amitna, matikanlah dengan sejahtera. Nak tambah pun tak nak tambah. Kalau nak tambah lain lah, tambah lain. Misalnya kita kata dalam kita doa sendiri kau doa, boleh nak tambah. Tapi kalau lepas semaya kita buat dengan tetap lagu tu, sedangkan Nabi SAW tidak buat tetap, seseolahnya kita menyamakan orang lain tu dengan hak Nabi SAW, sehingga kita tak boleh tinggal hak tu. Apa lagu tu? Sepatutnya kita tak boleh tinggal hak Nabi SAW saja. Orang lain tu kadang-kadang kalau kita nak baca, kita baca, kalau tidak pun tak. Ni kadang-kadang kita buat tu, padahal ulama-ulama sudah kata dah ni rekaan ahli cerita. Cuba tengoklah kita maudhu' semua ada sebut ni. Tapi cara kita buat tu macam benda ni serupa dengan Nabi kedudukan. Tu tak kena. Dari segi sikap kita yang mengikut Nabi SAW tak kena kita buat orang lain setara dengan Nabi SAW. Walaupun kita tentu sekali kalau kita tanya, dia kata kita mana anggap orang lain setara dengan Nabi SAW. Memanglah kata gitu, tapi dari segi hak kita duk baca tu apa dengan tetap gitu tu apa? Hak orang lain tu. Dan hak tu termasuk dalam hak maudhu' tu, termasuk dalam maudhu'. Baiklah.
Jabir kata, lasna nanwi illa al-hajj, lasna na'riful umrah. Kami tidak ada niat kecuali nak buat kerja haji. Semua ramai-ramai ni nak buat haji belaka. Kami tidak tahu umrah, tak tahu. Sebab apa? Ni dah lama dah, tumur-tumurun dah. Hak duduk tahunya apa dia buat umrah pada musim haji tak boleh. Min afjaril fujur, di antara kejahatan yang paling keji lah bagi orang-orang Quraisy, orang-orang kafir. Pada bulan haji buat haji saja, tak boleh nak buat umrah. Umrah tu salah satu dosa lah bagi mereka. Dengan sebab itu sahabat-sahabat ni pun tak ada terfikir nak buat umrah ke apa, hanya adanya haji. Apalagi Nabi SAW pun isytihar kepada orang ramai bahawa dia akan buat kerja haji. Dalam Quran berkata, wa'adzim finnas bil haji, haji. Azim finnas bil haji, haji. Tak ada nak buat lain. Jadi kami tak tahulah selain daripada haji. Semuanya buat haji belaka. Hadis ini, ni perkataan ni, ayat ini menjadi dalil kepada golongan ulama yang mengatakan bahawa haji ifrad paling utama daripada bentuk-bentuk haji yang lain. Sebab apa? Hak sahabat tahu tak ada lain pada ketika itu kecuali haji sahaja. Kalau nak ihram, nak ihlal haji sahaja. Hak tu hak dia mereka tahu. Yang ni kalau ihlal haji sahaja, tidak bercampur dengan hak lain, tidak buat satu ibadat dulu lepas tu baru buat haji, tidak begitu. Bahkan haji daripada awal lagi, ini orang panggil haji ifrad. Hak itulah yang lebih baik. Ini seperti yang kita sudah cerita dah dulu, pegangan Imam Malik dan Imam Syafi'i, iaitu haji yang paling afdal ialah haji ifrad. Inilah dalil di antara dalil mereka. Hingga kami sampai ke Baitullah. Hingga kami sampai ke Baitullah. Ini kata Jabir lagi, cerita Jabir lagi. Hatta ataina al-bait. Ini masih lagi hadis yang pertama lagi, dalam hadis yang pertama. Hingga kami sampai ke Baitullah. Dalam hadis ini ada keterangan bahawa sunnah bagi orang hajinya, orang buat kerja hajinya, iaitu masuk ke Mekah. Masuk ke Mekah dulu sebelum wukuf di Arafah. Mula-mula siapa tu tidak kata pergi ke Arafah selalu, kecuali kalau tak ada masa dah lah. Kalau ada masa lain lah. Kalau ada masa, hak moleknya pergi ke lain dulu. Pergi ke mana? Pergi kepada Kaabah dulu untuk tawaf qudum, orang panggil tawaf qudum. Tawaf qudum, yang ni tawaf menandakan kita baru sapa. Tawaf permulaan, pendahuluan, untuk tawaf qudum dan lain-lain. Dan tawaf qudum ini dia bukan rukun. Dia bukan rukun. Tapi hal inilah mengikut sunnah ni. Hingga bila kami sampai ke Baitullah bersama Nabi SAW, dia pun istilam rukun. Istilam rukun. Rukun ni rukun mana? Rukun Hajarul Aswad lah. Yang ni bucu Kaabah tu ada 4 bucu. Bucu yang ada Hajarul Aswad dekat dia tu. Dia istilam rukun itu, bucu Kaabah tu. Istilam tahu mana? Sentuh. Sentuh. Buat gitu. Kalau jauh, isyarat dengan tongkat. Ada ketikanya Nabi SAW isyarat dengan tongkat dia. Muka dia gini kan, ini kot ni Kaabah. Buat gitu. Kucuk apa ni tongkat itu. Kalau tangan lah. Itu yang dikatakan istilam. Cuih tu. Cuih tu. Itu dia. Dalam hadis ini kita dapati keterangan iaitu muhrim, yakni orang yang pakai ihram pergi ke Mekah ni, bila dia masuk ke Mekah sebelum wukuf di Arafah nak kerja haji, sunat bagi dia tawaf qudum. Tawaf qudum ini adalah suatu yang disepakati oleh ulama, ijma' ulama. Ni kalau kita belajar hadis ni, di antara kelebihan, keistimewaan kita belajar hadis, kita boleh tahu hak mana ijma', hak mana tidak ijma' di kalangan ulama. Hak ijma' ni tak boleh nak langgar, tak boleh nak bantah, kita boleh tahu. Ada pula pendapat yang tidak ijma'. Ni kalau orang lain beza pendapat pun tak kisah hak tu. Ada keluasan lah.
ada kebebasan. Tetapi kalau ijma', mana kalau orang langgar tu, kejutkanlah lah. Kalau orang ngaji kejutkanlah, liar mata kanlah lah. Ini termasuk dalam perkara ijma', iaitu sunat tawaf qudum tu. Dan tawaf ini 7 keliling. Tawaf, orang panggil tawaf ni 7 keliling. Sunnah juga, dalam hadis ni juga, sunnah juga, iaitu ramal dalam 3 keliling yang pertama. 3 keliling yang mula-mula tu ramal. Ramal ni makna berlari-lari anak, lari-lari huduh-huduh, tidak hurah derah benar dah. Maknanya jalan orang panggil jalan hak paling derah. Jalan hak paling derah, itu ramal. Dan 4 keliling lagi itu dia berjalan seperti biasa. Berjalan seperti biasa. 4 keliling hak baki lagi itu berjalan seperti biasa. Ini dalam tawaf qudum. Ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i mengatakan tidak mustahab, tidak dianggap elok ramal sani, yang ni berlari-lari lagu sani, kecuali dalam satu tawaf saja. Dalam satu tawaf saja, iaitu sama ada tawaf untuk haji ataupun umrah. Adapun kalau dia tawaf untuk bukan haji saja, dia pergi, dia tawaf bukan untuk haji, bukan untuk umrah saja, dia masuk ke Mekah, dia pergi tawaf, tu tidak ada ramal. Masuk ke Mekah bukan untuk buat haji, bukan untuk buat umrah, tapi dia nak pergi tawaf, dia tawaf tu tidak ada ramal. Kalau nak tawaf untuk haji atau umrah, barulah ada. Itu pun tawaf qudum. Ini tak ada khilaf dalam masalah ni, tak ada khilaf. Begitu juga dalam tawaf-tawaf haji 2-3 kali, orang panggil tawaf qudum. Yang kedua tawaf ifadah ataupun tawaf rukun. Ni hak rukunnya. Yang ketiga yang tawaf wida' ataupun tawaf wada', orang panggil 3. Dalam banyak-banyak tawaf ini, seseorang itu tidak boleh derah lah jalan dia tu, kecuali dalam salah satu saja. Satu ni hak mana? Ada 2 pendapat bagi Imam Syafi'i. Yang masyhur bagi Imam Syafi'i, yang asahnya, iaitu tawaf yang selepas dia ada sa'i. Tawaf tu ada ramal, ada berlari-lari anak. Tapi tawaf yang selepasnya tidak ada sa'i, maka tawaf itu tidak ada, berlari-lari itu tidak ada. Jadi tawaf yang seperti ini, tawaf yang selepas dia tak ada sa'i, iaitu dua tawaf lah, tawaf qudum dan tawaf ifadah, tidak dapat ditasawurkan adanya pada tawaf wada', kata dia. Tidak ada. Lepas tawaf wada' tak ada, berlari itu pada 3 keliling yang pertama itu tak ada. Ini pendapat yang pertama bagi Imam Syafi'i. Pendapat yang kedua, iaitu seseorang itu tidak boleh berlari-lari anak tadi, kecuali dalam tawaf qudum sahaja. Tawaf ifadah pun tak ada. Yang ni kaedah yang pertama tadi, tawaf, setiap tawaf yang selepasnya ada sa'i, hak tu ada ramal tadi. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua ni tak, tawaf qudum saja hak ada je. 3 keliling yang pertama tu ada berlari anaknya. Tawaf lain tak ada belaka, tawaf ifadah ke wada' ke tak ada. Tak kira selepas tu ada sa'i ke tidak ada sa'i ke, tak kira. Ini pendapat yang kedua. Dalam tawaf umrah memang dia ada lah waktu tu. Kalau kita nak berlari ataupun nak berlari lah untuk 3 keliling mula-mula tu ada, sebab dia hanya satu tawaf saja untuk buat umrah ni. Satu tawaf saja. Selain daripada itu, ada lagi satu sunnah yang lain, iaitu ittiba', orang panggil ittiba'. Ittiba' ini juga satu sunnah dalam bertawaf. Ketika orang tu bertawaf, dia ada satu lagi sunnah ittiba'. Ittiba' ni lagu mana? Pakai kain silat. Kain ni kan, waktu ambil ni lengan ni dan bahu sebelah kanan, sebelah alik ni sakut sini, pusing kali ini ni tidak kata tutup alik ni buka. Buka tu orang panggil ittiba', buka sebelah. Walaupun asalnya Nabi SAW buat begitu
untuk menunjukkan kepada orang-orang kafir yang duduk tunggu nak tengok orang-orang Islam yang setelah mengikut mereka telah jadi lesu dan pergi ke Madinah, tidak berdaya. Asalnya Nabi SAW buat gitu untuk nak tunjuk, tetapi kemudiannya menjadi sunnah juga. Ramal itu pun asalnya dengan maksud itu juga, tetapi tetap menjadi sunnah juga, walaupun tidak ada maksud tu dah. Sekarang tak ada siapa dia nak tengok dah. Kita kuat kau tidak kuat, gagah kau tidak gagah, boleh 3 keliling lari saat ni, tak ada siapa nak tengok dah. Walaupun begitu tetap dia menjadi sunnah yang patut diikut. Tetapi ittiba' ini hanya disunatkan dalam tawaf yang ada ramal sahaja, yang ada ramal tadi. Mengikut pendapat yang pertama Imam Syafi'i, tawaf qudum dan tawaf ifadah, yakni setiap tawaf yang ada sa'i selepasnya. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua iaitu tawaf qudum. Dalam yakni ittiba' itu pun sunnahnya dalam tawaf qudum sahaja. Hak lain tidak. Hak lain tidak. Jadi kalau kita tak buat lagu tu pun tak apa. Selepas tu Nabi SAW pun pergi ke Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim. Maqam tu apa makna Maqam Ibrahim tu? Maqam Ibrahim tu itulah ada, kalau kita pergi ke, orang pergi ke Mekah dah dia tahulah. Dalam gambar tu ada satu binaan di luar daripada tempat tawaf itu. Situlah bermula tempat sembahyang, musalla. Bermula tempat sembahyang situlah di belakang. Jadi makam itu apa maknanya? Makam Ibrahim yakni tempat Nabi Ibrahim berdiri. Yakni ianya adalah batu tempat Nabi Ibrahim AS berdiri nak buat Kaabah dulu. Itu adalah kenangan daripada dia lah, kenangan daripada dia. Ketika dalam pembinaan Kaabah tu, batu, dia duduk atas batu tu. Duduk atas batu tu, diri atas batu tu dia buat lah. Dan mengikut riwayatnya batu itu dia naik sendiri. Jadi batu tu ada kelebihan dia sendiri. Itulah yang dikatakan maqam Nabi Ibrahim dengan anak dia Ismail. Ismail hola batu, ayah dia letak asalnya. Kemudian ni tak ada dah Nabi Ibrahim letak apa batu asal tu tak ke mana dah. Tapi kenangan tu ada. Batu Kaabah tu lah Nabi Ibrahim asal letak tu berapa kali utuh dah Kaabah tu pun. Tak kira tu. Kira hak ni batu tempat dia berdiri tu memang betul waktu tu. Itulah batu bersejarah lah. Batu bersejarah bagi kita orang Islam. Bila dia pergi ke Maqam Ibrahim tu, dia pun baca sambil dia baca wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Ambillah dari Maqam Ibrahim, yang dijadikanlah dari bermula dari Maqam Ibrahim ni sebagai tempat sembahyang. Dia Nabi SAW meletakkan, menjadikan makam itu berada di antaranya dengan Baitullah. Yang ni dia duduk di belakang. Ni makam Ibrahim, ni Baitullah duduk depan lagi. Depan dia tu, celah tu tempat orang tawaf. Jadi dia duduk belakang. Jadi isyarat daripada Nabi SAW, dia nak ajar kepada kita bahawa makam Ibrahim itu menjadi tempat permulaan sembahyang. Situlah startnya. Bukan maknanya di atas pada tu. Kalau sembahyang atas pada tu boleh tak? Boleh juga. Tetapi hak sunnahnya macam ni. Inilah apa nama ni? Salah satu yang apa ni orang Syiah kritik Sayyidina Umar. Kita pasal kita mungkin tak tahu tentang Syiah ni, anda tolong ayat lah macam mana orang dia kritik. Boleh jadi dengan anda sebut ni kita boleh tahu betapa apa ya ulama-ulama ni, setengah-setengah ulama tu gomoh sangat, sebut sangat Syiah ni. Memang banyak benda dia masalahnya, bukan benda baru, banyak dia takwil, dia ubah, dia kritik apa-apa yang ada dalam sejarah umat Islam ni, dia kritik habis-habis. Jadi sehingga buruk nampak sahabat-sahabat tu. Di antara yang dia kritik, dia kata ni Maqam Ibrahim ni duduk jauh seperti sekarang ni, ini adalah perbuatan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar yang mula buat macam seperti ni. Asalnya dekat sangat dengan Kaabah tu, Maqam Ibrahim. Kedudukan asal dia tu dekat sangat
Bukanlah seperti sekarang ni jauh, saya boleh tawaf berapa ramai di celah tu. Asalnya dekat dengan Kaabah. Yang ni beberapa apa ni elok ya. Dia kata bukan seperti sekarang ni begitu jauh duduk tu dan orang duduk tawaf sekeliling. Ini dakwaan dia. Sebenarnya kalau kita nak main logik lah, kalau kita nak kira logik saja pun, kalaulah makam Ibrahim ni duduk dekat seperti yang dia dakwa tu dengan Kaabah, duduk dekat dengan Kaabah tu, dan dalam ayat Quran ni kata wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, kamu kena ambil bermula daripada makam Ibrahim ni sebagai tempat sembahyang untuk kamu. Sedangkan tempat tawaf tu di mana tempat tawaf? Kalau dekat sangatlah kedudukan makam Ibrahim dengan Kaabah, maknanya akan ada satu ruang yang mana sempit sangat je ruang untuk orang tawaf ni. Kalau ramai macam mana? Adakah kena berhenti ketika orang sembahyang ni orang tak boleh tawaf? Atau macam mana? Dia akan timbul. Kalau kita kata Sayyidina Umar buat pun, sepatutnya kalau kita katalah andaikan Sayyidina Umar yang pindah, asalnya duduk situ, Sayyidina Umar pindah duduk jauh, sepatutnya terima kasih kepada Sayyidina Umar. Bijak dia. Sebab apa? Dia memberi ruang yang luas untuk mataf, tempat tawaf, orang tawaf. Jadi tidak terhalang untuk orang yang baru mari gapo semua ni untuk nak pergi tawaf tu Kaabah tu. Dan dia tidak semesti pergi sembahyang. Ada, kita tengok sekarang ni, orang ni duduk sembahyang tarawih, orang ni duduk tawaf. Pak kalau sempit sangat macam mana orang nak tawaf? Terpaksa kena berhenti, tak boleh lah. Kalau tidak litah orang sembahyang pula. Adakah akan tawaf di celah-celah orang sembahyang pula? Tak pernah sabar lagu tu. Dan hak sebenarnya tidak seperti yang mereka dakwa itu. Kedudukan yang ada sekarang ni, hak Nabi SAW buat ada, letak dah situ kedudukannya. Bukan seperti hak dia kata tu, duduk dekat Kaabah. Masalahnya kalau kita terima dia duduk dekat Kaabah pun, dia tidak praktikal. Akan menyusahkan orang-orang nak tawaf, dan akan ganggu orang nak sembahyang. Tapi kalau duduk situ bermula daripada tempat orang sembahyang sampai ke belakang, adalah ruang untuk orang tawaf tu, ruang yang luas. Bila-bila masa pun orang boleh tawaf. Ini kita dapat mana ceteknya pupuk dia ni. Dia tidak fikir mana dari segi munasabah. Kalau tidak munasabah, dia kira nak pukul sahabat, nak nguduh Sayyidina Umar. Dia kira macam tu. Dia tak fikir munasabah masuk akal kalau tidak. Hadis ini menunjukkan ijma' ulama bahawa bila orang yang bertawaf itu selesai daripada tawafnya, iaitu sunat bagi dia bersembahyang di belakang makam. Sunat di belakang makam. Tak boleh datang tu lah, datang pada tu orang duduk tawaf di belakang tu. Sebab dia bermulanya tempat orang yang bersembahyang. Sunat dia sembahyang 2 rakaat sunat tawaf. Tu ijma' ulama, sekurang-kurangnya sunat. Bahkan mereka khilaf pula. Hak ijma' kata ada sembahyang, ijma'. Cuma khilaf pula, adakah wajib ataupun sunat? Kebanyakannya mengatakan sunat lah. Mana kalau dia tidak sembahyang pun, bukan tak sah tawaf dia tu. Kalau dia nak sembahyang situ pun boleh juga, di belakang makam tu boleh juga. Kalau dia tidak nak buat situ, lepas pada tawaf dia nak sembahyang dalam hijir Ismail. Hijir tu duduk ada kan lingkungan di luar Kaabah tu, itu pun dikira Kaabah juga. Orang yang bertawaf tidak boleh masuk ke celah tu, sebab itu dia kira dalam Kaabah lagi. Kena pergi ke luar tu. Sebab tak cukup, asalnya tak cukup perbelanjaan untuk nak bina Kaabah seluas tu. Fafil hijir, kalau dia sembahyang dalam hijir pun boleh juga sembahyang ni. Kalau dia sembahyang dalam masjid pun boleh juga, mana jauh lagi, di belakang lagi daripada makam tu. Makam Ibrahim ni bukan makam tu ada kubur dia situ, tidak, bukan kubur. Bukan kita kata makam tu maknanya makam ada kubur pula, dah, bukan kubur dia. Makam tu maknanya tempat berdiri dia, batu tempat dia berdiri ketika nak buat Kaabah. Kalau dalam masjid jauh lagi lah belakang tu. Yang ni bermula daripada situ tu kira masjid dah lah tu, daripada belakang makam tu. Cuma Nabi SAW buat di situ
Kalau boleh buat di situ lebih baik. Kalau tak boleh buat pun, siapa ada maksud iaitu sunat tawaf tu, kalau buat di mana-mana pun, dalam masjid ujung mana pun tak apa. Ataupun dalam Mekah, kalau tak boleh sembahyang dalam masjid tu, tak ada peluang, tak ada kau lagu mana orang ramai sangat, dalam Mekah boleh, dalam setiap kawasan tanah haram boleh juga sembahyang. Lepas pada tawaf sana tak ada, balik pergi jauh dah, boleh lagi sembahyang sunat tawaf ni. Tidak kata sembahyang sunat tawaf ni mesti sembahyang dalam masjid tu, tidak. Bahkan ulama mengatakan kalau dia sembahyang balik ke negeri dia, tanah air dia, balik ke negeri dia, boleh lagi sembahyang. Katakanlah dia tak sembahyang, boleh balik buat negeri dia tu, boleh. Sejauh mana pun negeri dia tu, boleh. Harus. Cumanya kelebihan dia tu dia tak dapat lah, kelebihan, keutamaan dia tu tak dapat lah. Tetapi sembahyang ni tetap dia dapat. Orang panggil sembahyang sunat tawaf tu tetap dia dapat. Cuma kelebihan, keutamaan dia tu iaitu di tempat tadilah. Kalau dia buat di negeri dia, lepas tu balik tu tak ada nak buat lalu sepanjang hayat dia, boleh lagi. Semula dia ingat nak sembahyang, boleh lagi, harus lagi. Kalau seseorang ni tawaf beberapa kali, ini masalah lah. Kalau tawaf beberapa kali, yang ni dikira sekali tawaf tu 7 keliling kan. Kalau beberapa kali lah keliling tu, satu tawaf dikira satu tawaf 7 keliling, banyak kali tawaf tu. Lepas tu eloknya setiap kali selepas 7 keliling tu dia sembahyang 2 rakaat, itu yang paling baik. Tetapi kalau dia tawaf beberapa kali, banyak kali, lepas semua banyak kali tu barulah nak sembahyang, boleh juga, boleh juga. Dan masalah sembahyang ni tak apa, banyak ada keluasan lah dalam masalah ni, kemudahan banyak. Ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i mengatakan harus semua, cuma khilaf aula, tak boleh kata makruh. Imam Nawawi kata tak boleh kata makruh, khilaf aula, dia menyalahi yang lebih utama. Makruh tidak, makruh tidak. Ini khilaf aula ni sesuatu yang lebih ringan lagi daripada makruh, ringan lagi daripada makruh. Di antara yang berpendapat seperti tadi, boleh buat macam ni tadi tu, sembahyang 2 rakaat tawaf tadi tu, di antara yang berpendapat begitu ialah Miswar bin Makhramah, Aisyah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Tawus, Ata, Sa'id bin Jubair, Ahmad, Ishaq dan Abu Yusuf. Tetapi Ibnu Umar tak suka buat lagu tadi, tak suka. Hasan Basri, Zuhri, Malik, Thawri, Abu Hanifah, Abu Thawr, Muhammad bin Hasan, Ibnul Munzir dan Qadi Iyad menukilkan, dia kata ni hak jumhur ulamanya, iaitu tak molek, tak sebuatlah lagu tadi. Hak moleknya kira juga buat sana. Hak 2 rakaat tawaf sana, kira buatlah juga sana. Jangan sampai balik ke rumah. Hak ni orang lain tak suka. Walaupun ramai juga ulama tadi hak kata tak apa, boleh. Sekadar boleh lah, tapi mereka pun tidak kata hak tu lebih utama, tidak. Hak lebih utama tetaplah di sana. Seterusnya ini cerita siapa? Ja'far bin Muhammad. Ja'far As-Sadiq meriwayatkan daripada Muhammad Al-Baqir. Dia ambil cerita ni daripada Jabir. Dia kata, Ja'far As-Sadiq kata, ayah saya berkata, wala a'lamuhu, saya tidak mengetahuinya menyebutkan perkara ini melainkan daripada Nabi SAW, iaitu Nabi SAW baca dalam 2 rakaat sembahyang sunat tawaf dia saat ni, qul huwallahu ahad dan qul ya ayyuhal kafirun. Ni hak Nabi SAW baca dalam sembahyang 2 rakaat tadi, dibaca ke dia? Hak ni baca qul huwallahu dulu kan? Tak, qul ya ayyuhal kafirun dulu, qul huwallahu ahad tu baca kemudian dalam rakaat yang kedua. Kalau baca qul huwallahu dulu apa tak boleh ke? Boleh, cumanya tidak sunnah begitu. Tidak sunnah begitu.
Jadi kita kena ikut sunnah lah. Padahal hadis ni sebut gini, mana? Kita kena tengok hadis lain lah kata. Kena tengok hadis lain. Hadis ni dia kata qul huwallahu ahad wa qul ya ayyuhal kafirun. Kalau kita mengaji nahwu selesailah. Kalau mengaji nahwu selesai, tak jadi masalah. Sebut kemudian pun sebab dia ataf dengan waw. Dia ataf dengan waw, wa qul ya ayyuhal kafirun. Ataf dengan waw itu limutlaqil jam'i. Bukan untuk menunjukkan tertib mana dulu mana kemudian. Dia semata-mata nak ayat dua ni yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak dia maksudkan hak mana dulu hak mana kemudian. Dalam bahasa Arab bila kita kata, ini contoh kalau dari segi nahwu lah, selalu orang-orang pondok dia kata ja'a Zaidun wa Amrun, contoh dia. Contoh dia lagu tu lah, ja'a Zaidun wa Amrun. Zaid dan Ammar mari. Zaid dan Ammar mari. Dan itu, perkataan dan itu ataf dengan waw lah. Dan itu, perkataan dan itu ataf dengan waw lah. Dan wa amrun. Ini nak menceritakan kedua-dua mereka mari, telah mari. Kedua-dua mereka telah mari. Tidak nak ayat siapa mari dulu siapa mari kemudian. Tak. Walaupun Ammar tu disebut kemudian, tidak bermakna Ammar tu mari kemudian. Bagi kita nak ayat mana? Kalau dua-dua nak sebut mana? Sebut dia kena sebut sesa. Takkan nak sebut dua-dua sekali, mana boleh. Lidah kita nak sebut dua-dua, Ammar dan Zaid sekali. Tak boleh. Mesti kena sebut salah satu dulu. Tetapi walaupun Zaid dia sebut dulu, tidak bermakna Zaid mari dulu. Ini kaedah kalau wow. Super juga di sini. Begitu juga dalam setengah-setengah hadis. Kalau kita jumpalah, rasanya kita jumpa dah dulu dalam hadis Muslim. Iaitu ada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni ketika mandi junub ni, dia ambil air semaya dulu. Dia suruh ambil air semaya dulu. Dia suruh mandi dulu, lepas tu ambil air semaya, lepas tu basuh zakar, dia kata. Basuh zakar. Setengah-setengah ulama kata ini tak apa menunjukkan sentuh zakar tak batal air semaya, dia kata. Tawadda waghsil zakarak. Ambil air semaya, lepas tu ambil air semaya dan basuh zakar engkau. Jadi zakar tu basuh kemudian kalau nak kira dari segi sebutnya. Sebab tu setengah-setengah ulama kata ini menunjukkan sentuh zakar tak batal air semaya, dia kata. Tengok hadis ni sebut kemudian, lepas pada ambil air semaya baru sebut. Tapi bagi ulama-ulama yang tak terima, yang mengatakan sentuh zakar itu membatalkan air semaya, dia kata hadis tadi awal tu wow duduk sebutir tu. Dia bukan tu. Tawadda waghsil zakarak. Ambil air semaya dan basuh zakar. Tidak bermakna ambil air semaya dulu sini, lepas tu baru sentuh zakar. Tak. Sebab wow sebutir tu ada. Kira-kiranya takkan nak apa ni basuh zakar tu kemudian ambil air semaya tu, takkan lagu tu hak sesuainya ambil air semaya apa ni sentuh zakar dulu, basuh dulu biar cuci, lepas pada tu barulah ambil air semaya, baru munasabah. Seperti ni lah hak kebiasaan kita tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam semaya dia baca qul huwallah ni dalam rakaat yang kedua, bukan dalam rakaat yang pertama. Apalagi kalau kita tengok hak tu hak kebanyakannya dengan ada hak nisa, tak boleh kita kata ni maksud qul huwallah tu dulu dalam rakaat yang pertama, tak boleh. Apalagi apa ni ada waw ni. Lepas tu tengok dalam hadis-hadis yang lain apa ni Nabi sallallahu alaihi wasallam baca qul ya ayyuhal kafirun dulu, lepas tu baru qul huwallah. Lepas tu dia pun balik pergi pula kepada rukun tadilah, rukun Hajarul Aswad, fastalamahu, dia istilam pula. Istilam tu sebab tadilah. Kemudian dia pun keluar daripada pintu pergi ke Safa, bukit Safa tu. Bila dia dekat dengan Safa, dia pun baca ayat innas safa wal marwata min sya'airillah. Safa dan Marwah itu adalah di antara syiar Allah. Ibda bima bada Allahu bih, mulakan dengan apa yang Allah mulakan. Allah sebut kat mana dulu? Safa dulu. Start daripada Safa ni lah dulu sa'inya. Jangan start daripada Marwah, start daripada Safa. Sebab apa? Allah sebut Safa dulu. Innas safa wal marwata min sya'airillah.
Nabi SAW pun mulakan dengan Safa. Dia naik atas bukit Safa sehingga dia nampak Baitullah. Dia pun menghadap kiblat. Di situ dia mentauhidkan Allah, wahadallah wa kabbarahu, dan mengagungkan Allah dengan mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan seterusnya lah. Nah, itulah yang dibacakan. Kemudian dia turun pergi kepada Marwah sehingga kakinya insabbat, memijak perut lembah. Dia pun di situ sa'a. Dia bersa'i ataupun berlari, jalan kuat di situ. Hatta idza sa'idata masya. Bila dia naik, maknanya naik ala ketinggi, ala kenaik gitu. Dia berjalan pula, berjalan biasalah hingga sampai ke Marwah. Dia lakukan di atas Marwah seperti dilakukannya di atas Safa itu, hinggalah ke akhir tawafnya di atas Marwah. Begitulah. Di sini sampai sekat ni ada banyak pula pengajarannya daripada hadis ini. Di antaranya sa'i itu disyaratkan bermula daripada Safa. Sa'i syaratnya ialah bermula daripada Safa. Inilah pendapat Imam Malik dan Syafi'i dan jumhur ulama. Dalam riwayat Nasa'i dengan sanad yang sahih disebutkan bahawa Nabi SAW bersabda, ibda'u bima bada Allahu bih. Ibda'u, hendaklah kamu mulakan dengan yang Allah mula. Daripada hadis ini juga mana kita dapat tahu bahawa seseorang itu molek naik atas bukit Safa, molek naik atas bukit Safa dan Marwah. Berhubung dengan naik ni khilaf di antara ulama. Jumhur ulama mengatakan sunat, bukan syarat dan bukan wajib. Kalau seseorang itu meninggalkannya, sah sa'inya, sah sa'inya. Tetapi dia tak dapat fadilat lah, tak dapat fadilat, tak dapat kelebihan. Tetapi Abu Hafs bin Al-Wakil, ini salah seorang tokoh dalam mazhab Syafi'i, dia mengatakan tak sah sa'i dia. Seorang itu kalau dia pergi sampai ke Marwah tak naik datang. Tak naik, orang panggil datang bukit lah, kaki bukit saja. Dia kata tak sah, sehingga dia naik sikit pun tak apa dah, naik sikit tak apa dah atas bukit Safa. Begitu juga Marwah. Ini pendapat mana seorang lah, mana ganjil lah, pendapat ganjil lah dalam mazhab Syafi'i. Dia seorang tokoh juga, tapi orang lain tidak berpendapat begitu. Yang betulnya ialah yang pertama tadi, iaitu sunat, tidak wajib, tidak syarat bagi sah sa'i itu tidak. Tapi dia kena sentuh lah dengan tumit dia tu, dengan kaki dia tu kena sentuh lah tangga dia tu, tangga Safa dan Marwah tu kena sentuh lah. Kalau zaman dulu maknanya kira mendaki naik lah atas bukit tu, kena ada juga tu. Bila dia sampai ke Marwah, dia kena sentuhkan dengan hujung-hujung jari dia tu tangga dia, kena sentuh. Begitulah maknanya 7 kali dia duduk pergi mari tu, lagu tu lah caranya. Setengah-setengah ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i, tokoh-tokoh dalam mazhab Syafi'i mengatakan elok kalau seseorang tu naik atas bukit Safa dan Marwah sehingga nampak Baitullah, kalau boleh. Di antara yang sunnah juga apabila naik atas bukit sana, iaitu menghadap kiblat. Apabila naik atas tu menghadap kiblat. Seseorang itu menghadap kiblat dan dia berzikir di situ, ataupun dia menyebut zikir-zikir yang telah diajarkan oleh Nabi SAW, seperti dalam hadis tu sebut tu. Dan diulang-ulangi dia situ. Dia nak berdoa ke nak gapo ke boleh lah di situ. Ulang-ulangi hak tadi, hak dalam hadis tadi 2-3 kali ulang. Begitulah.
Di atas Marwah pun lagu tu juga. Hingga akhir tawafnya di atas Marwah. Akhirnya tawaf dia tu berakhir di atas Marwah. Dipanggil tawaf. Sa'i lah sini, sa'i pun panggil juga. Dalam istilah hadis ni tawaf pun dia panggil juga. Ini menunjukkan menjadi dalil lah kepada mazhab Syafi'i dan lain-lain mazhab yang mengatakan bahawa hak pergi sa'i ni kira daripada Safa ke Marwah sekali, Marwah ke Safa ni pula dua kira, begitu. Akhirnya kepada Marwah. Dia kira mana pergi mari itu dua dah tu kira tu. Akhir kepada Marwah. Bermakna permulaan yang ketujuh tu daripada Safa dan akhirnya Marwah. Tetapi Ibnu binti Syafi'i dan Abu Bakar As-Sayrafi, ini adalah di antara tokoh dalam mazhab Syafi'i, dia mengatakan pergi ke Marwah dan balik mari ke Safa tu baru kira sah. Ini pun pendapat yang tidak masyhur juga. Hak yang pertama tadi hak masyhur. Hak yang pertama tadi dia kira sah. Daripada Safa pergi ke Marwah, daripada Marwah mari sini pula. Dia bagus sah, bagus sah. Maknanya sa'i ni dia berakhir dengan Safa lah. 7 kali bagi dia ni berakhir dengan Safa. Adapun yang pertama tadi 7 kali tu berakhir dengan Marwah. Begitu. Jadi hadis-hadis ini jelas menunjukkan tak serupa dengan hak demoni, pendapat demoni ni. Pendapat demoni ni sekadar pendapat, adalah pendapat. Tetapi hak jumhur ulama, amalan orang-orang Islam, Imam Nawawi kata di sepanjang zaman ini tak serupa lagu tu. Yang ni serupa dengan hadis ni, serupa yang pertama tadi. Lepas tu Suraqah pun tanya Nabi SAW, ya Rasulullah, ali amina hadha am li abad? Adakah cara begini? Bila begitu, bila dia sampai habis Marwah sana ni, cerita dalam hadis. Lepas tu Nabi SAW pun kata, law istaqbaltu min amri mastadbartu lam asuq al-hadiyah wa ja'altuha umratan faman kana minkum laysa ma'ahu hadiyun falyahilla wal yaj'alha umratan. Kalaulah aku tahu perkara akan datang, urusanku yang akan datang, seperti mana aku tahu urusanku pada masa lalu, tentulah aku tidak membawa hadiu, yang binatang kurban ini bersamaku. Dan tentulah aku tukarkan haji aku itu kepada umrah. Sesiapa di antara kamu yang tidak ada binatang kurban bersamanya, hendaklah dia buka ihram. Lepas ni lah cerita. Ni hadis ni jelas. Sebelum pada ni wayak Nabi SAW suruh buka ihram, pasahkan haji, batalkan haji, tukarkan haji kepada umrah. Mana, bila? Adalah hadis ni jelas. Setelah ni semua berlaku, baru Nabi SAW kata. Maka Suraqah bin Malik pun bin Ju'shum pun berkata, wahai Rasulullah, adakah untuk tahun kita ni saja lagu ni ataupun untuk selama-lamanya? Nabi SAW pun memasukkan jarinya satu dalam yang lain. Ginilah. Ini orang panggil tasbih. Dia kata dakhalatil umrah fil hajj. Umrah telah masuk dalam haji. Umrah telah masuk dalam haji. Tidak, bahkan untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya Nabi SAW kata. Ini kita sudah bincang dah kata-kata Malik, apa ni, Suraqah bin Malik ini, apa makna dia? Ada beberapa pendapat yang telah dikemukakan oleh ulama. Sebelum ni kita sudah bincang dah, sudah sebut dah. Rasanya tidak perlu diulangi lagi. Lepas pada tu Ali pun wak marilah daripada Yaman. Wak mari apa ni, unta-unta Nabi SAW. Dia dapati Fatimah telah pada ketika itu telah buka ihram, pakai pakaian comel, bercelak dah pula dah. Dia pun bantah, apa buat lagu ni? Apa lagu ni? Fatimah pun kata, ayah saya suruh saya buat lagu ni. Ali pun kata, pergi berjumpa dengan Rasulullah SAW dengan maksud nak mengadu hal Fatimah yang buat begitulah, dengan maksud nak bertanya juga, iyakah lagu tu yang Nabi suruh? Bila dia pergi tanya,
Nabi SAW berkata betul, dia betul. Dia benar. Dia benar. Lepas pada tu Nabi SAW tanya dia lah, kau macam mana? Kamu niat macam mana? Buat kerja apa? Dia gantung niat dia supaya dengan Abu Musa al-Asy'ari, gantung ihram dia tu dengan ihram Nabi SAW. Yani dia kata, Allahumma inni uhillu bima ahalla bihi rasul. Ya Allah, aku ihlal dengan apa yang diihlalkan oleh Rasul engkau. Dia kata dia ada bawa binatang kurban, maka Nabi SAW kata, kamu tak boleh buka ihram kalau lagu tu. Jadi bilangan unta-unta yang dibawa oleh Ali daripada Yaman dan dibawa oleh Nabi SAW, jumlah semuanya iaitu 100 ekor. 100 ekor. Lepas tu kebanyakan orangnya jadi buka ihram masing-masing, wa qassaru, dan mereka menggunting rambut. Apa gunting rambut? Mungkin ada sah lagi, kalau tak selesai lagi haji tak buat lagi, kalau cukur nak cukur gaul dia pula dah. Sebab tu gunting tu nak simpan untuk sah lagi. Kecuali Nabi SAW dan orang yang ada hadiu bersama dia binatang kurban, hak tu tidak tak gunting, tak gapo lah, tidak buka ihram. Bila tiba hari tarwiyah, mereka pun pergi ke Mina dan ihlal haji pula di situ. Rasulullah SAW naik kenderaan dia dan dia bersembahyang di sana zuhur, asar, maghrib dan isyak dan fajar, sembahyang di sana. Yang ni sembahyang jamak di sini. Sembahyang jamak ni tak ada khilaf di sini. Tak ada khilaf, semua ulama kata sembahyang jamak di sini. Sunnahnya sembahyang jamak. Orang-orang yang tidak terima sembahyang jamak hakiki seperti Imam Abu Hanifah pun dia terima juga jamak hakiki di sini. Dia terima. Jamak hakiki ni jamak lagu mana? Sepuluh orang mazhab Syafi'i buat lah. Lagu mana? Sembahyang asar buat dalam waktu zuhur. Sembahyang zuhur buat dalam waktu asar. Itu orang panggil jamak hakiki, jamak sebenar, jamak sengerti. Takdim kau ataupun takhir kau tak kira lah. Imam Abu Hanifah hanya terima jamak suri. Pada ketika lain jamak suri sahaja yang boleh. Nak jamak hakiki tak boleh. Yang ni buat zuhur dalam asar ataupun asar dalam waktu zuhur tak boleh bagi mereka. Hak bolehnya jamak pada zahir. Pada zahir rupa dia saja jamak. Tapi dalam waktu masing-masing. Dengan cara lagu mana? Dengan cara buat sembahyang zuhur di akhir waktunya betul-betul. Sekira-kira lepas sembahyang tu masuk waktu asar, sembahyang asar tu di awal waktunya. Itu orang panggil jamak suri dalam waktu masing-masing. Supaya juga maghrib. Maghrib tu biar lewat dekat dengan nak masuk isyak. Bila selesai tu masuk isyak, sembahyang isyak dalam waktu isyak. Itu orang panggil jamak suri. Tapi di sini semua terima. Bahawa jamak hakiki boleh. Memang boleh. Cuma apa sebab, apa illat boleh jamak hakiki? Bagi mereka kerana ibadat haji. Bagi orang lain kerana musafir. Bagi hak tidak musafir, hak yang bermukim, dia sembahyang penuh. Mengikut mazhab ni, macam mazhab Syafi'i dan lain-lain, dia mengatakan sini jamak ni kerana apa? Kerana safar, perjalanan. Yang ni orang yang bukan dalam perjalanan, orang yang dekat-dekat tu, dia tidak boleh kan jamak. Dia sembahyang tamam, sembahyang sempurna, tak boleh nak qasar ke apa, tak boleh. Tetapi mengikut mazhab Imam Abu Hanifah,
Tak kira orang dekat tu pada dia buat haji, dia boleh. Ni pasal dia ilat dianya buat haji. Beza pandangan. Kebanyakan ulama mengatakan bahawa dalam kes ni, kes orang yang buat umrah dulu, yang ni kalau kemudian ni orang buat haji tamattu, dia buat haji tu biarlah beberapa hari sebelum, lepas pada dia buat umrah tu, dia berada dalam keadaan halal ataupun dalam keadaan tidak memakai ihram, dalam keadaan bebas. Apabila dia nak start pakai ihram haji tu pula, ya sebaik-baiknya ialah pada hari tarwiyah, iaitu hari yang ke-8 Zulhijjah. Itulah yang paling afdal, sebab Nabi SAW suruh buat lagu tu. Tetapi Imam Malik dan orang yang sependapat dengannya mengatakan tidak, kalau dulu pada tu pun tak apa. Dulu pada tu maknanya dia buka ihram tu maknanya sehari, dalam sehari kah? Lepas pada tu tidak hari tarwiyah lagi, hari yang ke-5, hari yang ke-4 kah? Kalau dia pergi awal, dia boleh dah. Dia boleh dah pakai ihram pula, ihram haji, tidak mesti hari tarwiyah. Tetapi kebanyakan ulama mengatakan yang terlebih baiknya ialah pada hari tarwiyah, yakni hari yang ke-8 Zulhijjah, pakai ihram pula, ihram nak buat haji ni. Dan untuk ihram haji ni tidak perlu keluar ke miqat lah, tak perlu keluar ke miqat. Walaupun miqat yang terdekat sekali, tak perlu keluar, pakai ihram saja di mana-mana. Dalam Mekah, dalam tanah haram tu tak apa, sebab dia buat haji tamattu. Tapi kalau nak umrah seperti sebelum ni, dia kena keluar ke tanah halal. Yang ni miqat orang umrah, orang buat umrah iaitu Tan'im yang paling dekat. Walaupun ulama mengatakan tidak syarat situ, kalau pergi miqat lain boleh, cuma jauh lah, menyusah. Hak dekatnya pergi ke Tan'im, mana dia kena keluar kalau nak buat umrah. Tetapi kalau nak buat haji, buat umrah dulu, nak buat haji tak perlu keluar. Haji tamattu. Jadi daripada hadis ni, di sini banyak ni hadis. Nabi SAW bersemayam di Mina, semayam 5 waktu, dia semayam situ, dan dengan jamu, mana boleh jamu tu lah. Yang ketiga, dia bermalam di Mina pada malam itu, iaitu malam yang ke-9 Zulhijjah tu, dia bermalam di Mina. Dan bermalam di Mina itu termasuk dalam sunnah, bukan rukun, bukan wajib. Kalau seseorang itu tidak bermalam di situ, tidak kena dia bayar dam. Tak kena bayar dam dengan ijma' ulama. Ijma' ulama, tidak kena bayar dam. Cuma sunnahnya begitulah, dia bermalam di situ. Kemudian Nabi berada di situ tak lama sehingga naik matahari. Ini menunjukkan, hadis ini menunjukkan bahawa sunnahnya orang yang buat kerja haji itu dia tidak keluar daripada Mina melainkan setelah keluar matahari, terbit matahari. Dan ini adalah sesuatu yang disepakati oleh ulama. Selepas itu Nabi SAW menyuruh orang pasang khemah dia, khemah bulu, khemah bulu di Namirah. Hadis ini menunjukkan elok mana orang yang nak buat kerja haji itu dia singgah di Namirah. Apabila dia berangkat daripada Mina, pergi singgah di Namirah. Dan tidak masuk ke Arafat kecuali selepas gelincir matahari. Pergi duduk situ dulu. Duduk situ dulu sehinggalah gelincir matahari. Selepas sembahyang Zuhur dan Asar secara jamak, sunnahnya mereka duduk di Namirah dulu. Ada kemah, ada apa ke boleh pasal lah situ. Dan ada pula sunat mandi, kalau nak mandi lah, untuk wukuf. Mandi sunat ni untuk wukuf sebelum zawal itu. Bila gelincir matahari, imam bawa mereka ke masjid Nabi Ibrahim alaihissalam, dan di situ imam berkhutbah dengan 2 khutbah. Khutbah yang kedua ringkas. Bila selesai daripada khutbah itu, dia sembahyang bersama mereka, sembahyang Zuhur dan Asar dengan jamu, sembahyang jamu. Bila selesai daripada sembahyang itu, terus dia berangkat
ke mauqif, yang di tempat wukuf. Baru pergi tempat wukuf. Ginilah cara-cara yang digambarkan dalam hadis ini. Hadis ini juga menunjukkan bahawa harus istizlal, bernaung di bawah apa-apa naungan, seperti kemah ke apa kau boleh. Dengan kubah ke apa kau boleh. Tidak jadi masalah lah, tidak ada khilaf tentang keharusannya bagi orang yang singgah di situ. Baiklah. Bila sampai di situ, orang-orang Quraisy tidak ragu bahawa Nabi SAW anda waqifun 'indal masy'aril haram. Nabi SAW akan berwukuf di Masy'aril Haram sebagaimana yang dilakukan oleh orang Quraisy semasa jahiliyah. Tiba-tiba Nabi SAW tidak buat gitu. Dia pergi wukuf di Arafah. Sedangkan semasa jahiliyah dulu yang wukuf di Arafah tu orang-orang yang tidak Quraisy. Puak-puak yang buat kerja haji dengan telanjang, tu pergi di Arafah. Tetapi menurut perintah dalam Al-Quran, thumma afidhu min haitsu afadhan nas, kemudian kamu hendaklah berangkat dari tempat orang-orang ramai berangkat. Tempat mana orang ramai berangkat? Iaitu daripada daripada Arafah tu. Menunjukkan Islam mengendaki diubah, tak ada pilih kasih, tak ada beza keturunan ke apa ni, dari segi buat ibadat ni serupa, kena pergi belakang ke sana, tidak seperti semasa zaman jahiliyah. Thumma afidhu min haitsu afadhan nas. Rasulullah SAW pun melepasi kawasan itu, dia masuk dalam Arafah. Baiklah. Setelah gelincir matahari, Nabi SAW pun suruh siapkan qaswa dia tu, unta dia tu, biar pasang lah apa ni tempat duduk di atas tu. Dia pun pergi ke Batnul Wadi. Di situ dia berucap di hadapan orang-orang yang buat kerja haji sekali dengan dia tu. Di situ. Ini elok khutbah. Imam berkhutbah di hadapan orang yang buat kerja haji pada hari Arafah itu. Dan ini termasuk dalam sunnah dengan ittifaq jumhur ulama. Tetapi ulama-ulama Malikiyah dan mazhab Syafi'iynya dalam masalah khutbah ni ada 4 khutbah. Dalam buat kerja haji ni ada 4 kali khutbah. 4 khutbah masnunah. Yang pertamanya pada hari yang ke-7 Zulhijjah, iaitu khutbah dekat Kaabah selepas sembahyang Zuhur. Yang keduanya hak ni Batni Uranah pada hari Arafat, yakni hari yang ke-9. Yang ketiga hari Nahar, yakni hari yang ke-10. Khutbah pada hari yang ke-10, yakni hari raya tu lah. Yang keempatnya pada hari Nafar yang pertama, iaitu hari yang kedua daripada Ayyamit Tasyrik, hari yang kedua daripada hari Tasyrik. Hari Tasyrik, apa makna Tasyrik? Hari Tasyrik tu hari orang kering daging sama gitu. Pasal daging banyak sangat, kata habis makan, keringlah daging. Hari Tasyrik itu iaitu hari yang ke-11, 12, 13. Hari yang ke-10 tu raya kan? Hari yang ke-11, 12, 13. Ini hari Tasyrik. Yang keempat iaitu hari Nafar yang pertama, hari berangkat yang pertama, iaitu hari yang kedua daripada hari Tasyrik. Hari Tasyrik yang ke-12 lah, hari yang ke-12. Situ ada khutbah juga. Semua khutbah-khutbah tadi satu-satu belaka, kecuali khutbah pada hari Arafat itu. Itu khutbah dua sebab khutbah jemaah tu lah, khutbah dua. Di sini mana pemimpin ataupun imam dia kena rayaklah apa-apa yang diperlukan dalam khutbah-khutbah tadi, apa-apa yang diperlukan, pengajaran lah dalam buat kerja haji tu, apa dia yang patut buat, apa dia patut hindari sebagai peringatan. Selepas itu Nabi SAW berucap. Di antara ucapan dianya, panjanglah ucapan dianya,
nampaknya panjang lagi. Di sini kita kena berhenti setakat ni dulu. InsyaAllah sambung lagi minggu depan. Wallahu a'lam wa akhiru.